أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan memberikan setiap hamba-hambanya nikmat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan sepanjang nikmat yang masih kita rasai sehingga ke hari ini sama-sama kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan nikmat tersebut menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar saudara-saudari muslim-muslimat, jamaah surau Al-Muhajirin, sarjana utama 3 khususnya, dan kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Pada malam ini kita dapat bersama kembali pengajian bulanan kita yang membincangkan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mengisahkan, yang menceritakan tentang zikir-zikir harian sepanjang kehidupan kita, sehingga perbuatan yang kita biasakan pada kehidupan ini apabila dibawa dan diikuti dengan cara yang diajarkan oleh baginda, maka keseluruhan perkara-perkara harian itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang lepas, kita telah pun membincangkan mengenai zikir keluar rumah. Ingin saya ingatkan kembali ke atas kita bahawa pekerjaan ataupun perbuatan keluar rumah ini adalah perbuatan yang sentiasa kita lakukan. Seperti mana perbincangan kita yang lepas, setiap kali kita ingin melangkah kaki keluar rumah, kita gunakan langkah kiri dan membawa kaki kanan itu untuk masuk kepada selipar kita, sehingga keluar rumah kaki kiri dapat pahala, dan menyarungkan kaki kanan terlebih dahulu ke selipar ataupun kasut kita juga mendapatkan pahala keluar dan memakai selipar kasut pada kanan terlebih dahulu. Dan tidak lupa untuk kita mengucapkan kalimah yang kita sebut pada pertemuan yang lepas, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita, mencukupi kita, dan menghindarkan kita daripada mara bahaya sepanjang kita berada di luar rumah. Dan Alhamdulillah, pekerjaan perbuatan itu telah pun kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, dan kali ini insya-Allah kita akan bincangkan juga seterusnya, yakni zikir ketika masuk rumah. Setiap orang yang keluar rumah mesti akan balik ke rumahnya masing-masing. Berapa lama pun kita keluar rumah, hati kita akan terniang-niang untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Sehingga si kembalinya kita daripada luar selepas kita melakukan pelbagai aktiviti
Alangkah baiknya kita sama-sama mengamalkan perkara ini sehingga masuknya kita juga akan membawa segudang keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla kerana kita menghidupkan sunnah untuk masuk ke dalam rumah. Sesuai dalam firman Allah Azza wa Jalla surah An-Nur ayat 61, Allah ada firmankan yang mengatakan bagaimana sikap ketika kita ingin masuk ke dalam rumah. Sebelum kita baca kitab kita hadis yang ke-58, dinukilkan dalam kitab kita bagaimana Allah telah mengingatkan ke atas kita dalam surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi sami'al alimi minasyaitanir rajim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dalam surah An-Nur ayat 61, Allah firmankan yang bermaksud, maka apabila kamu memasuki satu rumah, yakni sama ada rumah itu adalah rumah yang kita diami ataupun rumah-rumah sesiapa saja yang kita ingin masuki, maka hendaklah kita memberi salam pada penghuninya, yang bererti memberikan salam tersebut memberi keselamatan ke atas orang yang ada di dalam rumah, ataupun kita ingin memberikan keselamatan ke atas diri kita yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Hingga adab ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla memberi salam, dan salam yang ditetapkan dari sisi Allah adalah kalimah-kalimah yang berkat lagi baik, mubarakatan tayyibah. Salam ini akan menambah lagi keberkatan dan kebaikan. Kebaikan yang seperti apa kita akan bincangkan pada pertemuan kita kali ini, yakni kita akan baca seterusnya pada hadis yang ke-58 pada kitab kita, Kitab Al-Adhkar. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang memiliki kitab, sama-sama kita membaca terlebih dahulu untuk mengambil kebaikan yang ada di dalamnya. Bagaimana cara baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ingin masuk dalam rumah? Kita baca hadis 58. Kami meriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Jadi diceritakan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya ketika itu bahawa ya bunayya, ya, idza dakhalta ala ahlika fasallim takum barakatan alaika wa ala ahli baitik. Jadi baginda memberikan tunjuk ajar kepada Anas yang pada ketika itu masih kecil, bagaimana cara baginda mengajarkan ahli keluarga walaupun ia masih kecil lagi, telah diajar dan dididik untuk sebelum masuk ke rumah dengan adab yang betul. Adab yang seperti apa Nabi ajarkan ketika diceritakan kepada Anas? Baginda SAW bersabda, ya bunayya, wahai anakku, apabila engkau masuk menemui keluargamu, hendaklah kamu ucapkan salam, kerana itu akan menjadi berkat bagimu dan akan menjadi berkat kepada keluargamu. Masya Allah. Puan-puan, tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, keberkatan diperlukan oleh setiap orang. Kadang-kadang tidaklah seberapa mewah dan besar rumah kita, tidaklah seberapa banyak kosong dalam akaun kita, tapi kerana penuhnya keberkatan pada rezeki, pada rumah, kenderaan, akan mengurangkan mara bahaya yang berlaku di dalamnya. Kalau uang, lah tak banyak mana, kalau jutawan sana, jutawan sini, tapi akhir-akhir kehidupan, apa kedana akhiratnya, mungkin hatinya bergejolak, tidak memiliki ketenangan seperti mana orang-orang yang biasa contohnya. Keberkatan diperlukan. Dan bahkan baginda mengajarkan kepada Anas ketika itu, kalau kamu ingin masuk kepada rumahmu, pastikan sebelum masuk ia memberi salam. Kanak-kanak yang ingin masuk, anak kita, kalau dia tak bagi salam, halau balik, keluar dulu, bagi salam balik. Kita ajarkan dia seumpama itu.
Supaya apa? Supaya ia membiasakan. Dan ketika seseorang memberi salam, dia telah memberi pagar pada rumahnya untuk makhluk-makhluk yang lain tidak masuk, tidak dapat masuk. Kita daripada luar, entah apa-apa yang terbuat, terpandang dan sebagainya. Ketika kita masuk dengan memberi salam, salam ini akan menjadi benteng yang kukuh pada keluarga kita, pada rumah kita, disebabkan salam itu, kata baginda SAW dalam sabdanya tadi, akan memberi keberkatan kepadamu dan kepada ahli keluargamu. Syaitan yang ingin cuba-cuba masuk ke rumah kita akan terbantut, disebabkan kita telah siap-siap memagarkan rumah kita dengan salam yang kita sebut sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi kalau ada ahli keluarga kita yang belum ataupun tidak beri salam ketika masuk, keluar dulu. Ramai yang telah buat macam ni kan. Tak bagi salam, keluar dulu. Jangan bawa syaitan masuk ke dalam rumah. Jangan masuk jin ke dalam rumah kita. Panas nanti rumah ni. Walaupun aircon 1 bilik ada 3, ruang tamu ada 5, bagi kesejukan. Tapi sebab masuk rumah tak bagi salam, panas je rumah tu. Kipas dah buka, aircon dah buka, elektrik melambung-lambung dah. Tapi dalam rumah rasa gerah, rasa panas. Panasnya bukan panas yang muncul daripada haba dan sebagainya, muncul daripada dalaman diri kita yang tiada penuh ketenangan, disebabkan keberkatan itu lebih sejuk daripada aircon yang ada dalam rumah kita. Orang-orang dulu-dulu merebut, mencari keberkatan. Keberkatan ilmu, keberkatan rizki, keberkatan keluarga. Dan hari ini keberkatan itu mulai berkurang. Oleh kerana itu sama-sama untuk kita cari kembali, gali kembali potensi keberkatan bermula daripada rumah kita sendiri. Kita selalu sebut rumah kita syurgaku, rumahku syurgaku, baiti jannati. Kita yang membuatnya menjadi syurga, menjadi tempat kediaman yang memenuhi cita rasa kita. Kita telah pun mendekor pelbagai-bagai rumah kita, apalagi ni nak raya, Masya Allah, langsir. Kita dah masuk dalam plan untuk tukar langsir, nak ada warna bling-blingnya, nak ada ni, nak ada tu. Dah ada dalam plan kita. Dalam plan kita, selain daripada kecantikan dalam bentuk segi luaran dan dalaman, kita perlukan juga keberkatan masuk dalam kategori, dalam list kita juga. Rumah dah renovate dah cantik dah tingkat dah. Kalau orang buat 2 tingkat, dia nak 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat, tak apa, ada duit sila. Tapi juga jangan lupa untuk plan keberkatan itu muncul, ada dalam rumah kita, bermula daripada masuknya kita ke dalam rumah. Setiap ahli keluarga pastikan mengucap salam yang ia akan menambah lagi keberkatan pada rumah kita. Tuan-tuan, puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengucapkan salam yang lazim kita ucapkan sebelum masuk, Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau boleh kalimah itu janganlah dipendek dan tidak memaknakan apa yang ingin kita sampaikan. Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Assalamualaikum kan boleh. Lanya dipanjangkan, ni kumnya panjang, 5 harakat 7 harakat kumnya. Assalamualaikum, astagfirullah. Kita lazimkan apa yang ada pada makhraj tajwid ataupun kalimah-kalimahnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum pun boleh. Assalamualaikum pun sudah. Sekarang rumah kita dah diganti dah dengan lonceng, dengan alat-alat komunikasi, alat-alat yang tercanggih sekalipun, tetap kita mahukan kalimah itu keluar daripada mulut kita ketika belum kita melangkah lagi ke dalam rumah. Ucap Assalamualaikum pun telah memadai untuk memenuhi ruang keberkatan pada diri dan ahli keluarga kita. Masya Allah. Itu hadis yang ke-58. Hadis ini dinilai hadisnya hasan ataupun sahih.
sehingga tiada keraguan untuk kita mengamalkan, dan ia menjadi satu kelaziman seperti mana ayat Quran tadi surah An-Nur ayat 61 yang kita bincangkan. Allah sendiri juga menyebutkan, sebelum kamu masuk rumah sehendaklah kita memberi salam pada penghuninya. Okey, itu yang pertama, salam memiliki keberkatan tersendiri kepada diri dan ahli keluarga kita. Dan juga disebutkan dalam hadis yang ke-59, kami juga meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Namanya Al-Harith atau Ubaid atau Ka'ab atau Amr. Disebutkan bahawa dia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza walajar rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna thumma yusallim 'ala ahlihi. Dalam hadis ke-59 disebutkan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bagaimana doa masuk rumah. Disebutkan apabila seseorang hendak memasuki rumahnya, selain salam yang kita sebut tadi, ada doa juga yang boleh kita ucap, yakni hendaklah ia mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairal maulaj, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu tempat masuk yang baik. Kalimah Melayu pun boleh kita ucap sebelum kita masuk, selain daripada salam, kita pohon, ya Rab, aku bermohon kepadamu untuk tempat yang baik ketika aku masuk, dan tempat yang baik ketika aku keluar. Baik, apalagi kalau ia adalah rumah-rumah yang lama tertinggal, ya, ataupun rumah yang kosong, yang kita memang tak duduk, kita baru datang ke rumah tu, baru pindah. Ianya sangat-sangat baik untuk kita ucap kalimah doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum masuk rumah. Selain beri salam, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapat kebaikan ketika kita masuk dan mendapat kebaikan ketika kita keluar. Dan dengan nama Allah aku masuk, ia mengucapkan bismillah wa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Mohon kebaikan masuk dan mohon kebaikan keluar. Dan dengan bismillah, mengucap nama Allah ketika masuk dan mengucap nama Allah ketika keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan aku berserah diri kepadamu ya Rabb. Dan kami, kalau kita ramai, berserah diri kepadamu ya Rabb, kemudian memberi salam kepada penghuni rumah. Jadi cara yang kedua pada hadis ke-59, sebelum kita memberi salam, kita pohon yang pertama tadi, ya Rabb, aku mohon kebaikan ketika aku ingin masuk ke rumah dan keluar rumah ini, dan aku menyebut namamu ya Rabb ketika aku masuk dan ketika aku keluar, dan aku berserah diri kepadamu ya Rabb. Mudah-mudahan sepanjang berada di rumah tersebut tiada apa-apa mara bahaya yang menimpa kita, bahkan keberkatan-keberkatan yang akan mengikut kita dimanapun ketika kita berada. Barulah salam kita ucapkan. Masya Allah, tuan-tuan, puan-puan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita faham, ya, kehidupan ini dipenuhi dengan kesibukan, macam-macam perbuatan-perbuatan yang ingin kita buat secara pantas. Tapi ketika kita ingin masuk ke rumah kita, yang kita adalah tempat berehat kita, cipta suasana itu, pohon kepada Allah agar apa? Agar Allah Azza wa Jalla melindungi kita sepanjang kita berada dalam rumah kita.
Ditambah lagi kalau orang-orang dulu, ya tuan-tuan, puan-puan, kita teringat, mungkin tuan-tuan pun pernah merasai juga, rumah orang-orang dulu, tandasnya tidak ada dalam rumah. Tandas untuk qada hajat, ya. Dulu mungkin kita pernah rasa suasana itu. Kita akan kalau dah malam je dah rasa nak takut, walaupun perut dia rasa nak buang, kena kejut mak dulu, kena kejut ayah dulu, tolong kawangkan ya, berdiri depan pintu belakang rumah kita, pelongok-longok nampak ayah kita lagi, oh tak takut, masih ada mak kita berdiri depan tu. Kita kalau pergi jauh belakang rumah kita, tandas baru jumpa, tandas untuk qada hajat tadi. Tapi zaman ni dah tak guna dah tak ada dah masalah itu. Tandas dalam rumah, bahkan dalam bilik tidur kita pun ada tandas. Kita tahu dan faham tandas adalah rumah-rumah yang disukai oleh jin, syaitan. Apalagi lubang-lubang tandas tu. Jangan sampai kita tumpang sekaki. Jangan sampai rumah kita menjadi sarang habuan mereka. Jadi bagaimana kita nak hambat mereka? Pastikan ketika kita masuk rumah, jangan sekali bawa dia. Dahlah kita anak beranak kita dah ramai dah, dia pula bawa sekampung lagi tumpang dalam bilik kita, dalam rumah kita, dalam tandas kita, apa lagi. Dalam bilik tidur kita pun dia nak tidur juga sekali. Kurang besar lagi katil kita, tak cukup-cukup besarnya. Kenapa? Yang ini berlaku tuan-tuan, kita je tak nampak dalam mata kita. Kalau sekiranya nampaklah kita, ya Allah ya Tuhanku, sesak rumah kita lagi, penuh perabot lagi, penuh dia juga beranak pinak dekat situ. Tapi apa yang berlaku? Mereka tidak akan mampu masuk. Sehingga ada dalam hadis yang lain diungkapkan, alamak, kita dah tak ada tempat tinggal dah malam ni. Si dia pula pagar rumah tu, dia tak bagi kita masuk. Tapi begitu kita tidak memberi salam, tidak berdoa, bukan hanya dia, satu kampung dia panggil masuk rumah kita terus. Ni malam ni kita dapat hotel free of charge. Bukan hotel bajet lagi, hotel yang tidak perlu bayar sebab tuan rumah tak bagi salam masuk. Peluang kita untuk beranak pinak menetap pada malam ni. Rumah kita tandasnya ada 3. Betul, ada 3. Ada yang sampai 5, ada yang sampai 6. Rumah kita dahlah besar. Tak cukup besar, pastikan setiap ahli keluarga berharap sangat-sangat jangan lupakan untuk masuk bagi salam dalam rumah kita. Hari ini kita perlukan perlindungan ekstra daripada Allah sebab tandas kita jadi sarang untuk mereka. Pastinya mereka tidak akan ada tempat di rumah kita selagi kita mampu dan mahu mengungkapkan salam sebelum masuk rumah. Doa, simple doanya, kita melayukan dia, Rab, aku masuk rumah ni minta kebaikan, aku keluar daripada rumah ni pun minta kebaikan. Aku berlindung kepadamu dengan namamu ketika aku masuk, ketika aku keluar, dan aku berharap dan aku berserah diri kepadamu. Ungkap sahaja dengan simple, dengan ringkas, salam, kita telah memenuhi syarat untuk memperolehi keberkatan dan perlindungan daripada Allah ketika kita berada di rumah kita sendiri. Dan hadis yang ke-60 kita teruskan sebab masa kita tak banyak. Kami riwayatkan daripada Abu Umamah, hadis ke-60 ya, Al-Bahili, bahawa namanya adalah Sudai bin Ajlan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla." Ini membincangkan tentang perlindungan, keuntungan juga kepada mereka yang mengungkap kalimah-kalimah sebelum masuk rumah. Masya-Allah. Tadi dapat keberkatan. Yang kedua dapat melindungi kita daripada bahaya-bahaya. Begitu juga. Dan kali ini kenapa perlu kita baca doa? Sebab disebut dalam hadis tersebut ini yang kita baca, bagaimana
ada 3 kumpulan. Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah 'azza wa jalla fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan, hadis ke-60 disebutkan 3 orang yang mendapatkan jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Dari 3 ini agak sukar untuk kita buat semuanya, tapi kita disebutkan dalam sabda Nabi SAW 3 orang yang semuanya akan mendapat jaminan daripada Allah. Siapa yang disebutkan? Yang pertama, yakni orang yang berperang di jalan Allah. Fi sabilillah, jaminan Allah Azza wa Jalla akan diberikan sehinggalah sampai dia mati, lalu ia akan dimasukkan syurga oleh Allah, atau dia hidup dengan pahala dan rampasan perang yang dia peroleh. Orang yang berjihad, jika dia meninggal dunia, dia mati syahid, syurga menanti. Kalau dia belum meninggal, dia akan mendapat perolehi pahala dan ghanimah, harta rampasannya menjadi miliknya. Keuntungan di dunianya sahaja dah nampak. Dia akan dapat harta rampasan, dia juga mendapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila dia meninggal dunia, dia juga akan memperoleh syurga Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang mendapat perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni seseorang yang pergi ke masjid. Dia juga akan mendapat jaminan Allah Azza wa Jalla, ataupun dia akan memperoleh hidup dengan pahala dan harta dunia yang diperolehinya. Orang pergi masjid, syurga menantinya bila dia meninggal dunia. Bila dia masih hidup, pahala menanti dan rizki-rizki daripada Allah akan mencurah ke atasnya. Keberkatan tersendiri akan ia perolehi. Namun tak semua orang mampu untuk pergi berjihad, ataupun jihad itu telah tiada dalam bentuk perang yang seperti mana zaman Nabi, tapi jihad yang seterusnya masih ada lagi. Jihad yang seperti perang yang dibuat oleh para sahabat mungkin tidak banyak dah. Kita tidak berpeluang, jangan bersedih hati, banyak cara lagi untuk berjihad di jalan Allah. Dan begitu juga, tidak semua orang mampu untuk pergi ke masjid. Mungkin golongan wanita tidak setiap hari dia boleh pergi. Jangan bersedih hati yang tidak dapat pergi ke masjid. Ataupun dalam pandemik seumpama ini, ada halangan-halangan tersendiri, sekatan yang memang mengikut daripada peraturan contohnya. Jangan bersedih hati, walaupun kita tidak dapat pergi ke masjid, kita tidak dapat berjihad seperti mana jihad para sahabat, kita masih ada satu lagi peluang, yakni seseorang yang masuk dalam rumahnya, lalu ia mengucapkan salam, dia dalam kumpulan mendapat jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Setanding dengan mereka yang berjihad, setanding dengan mereka yang pergi ke masjid, kita boleh mengumpul pahala, keberkatan, perlindungan hanya ketika kita masuk ke dalam rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaminan menanti. Hadis ini dinilai hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Apa lagi yang menggairahkan kita? Apa lagi jaminan yang boleh membuatkan kita yakin jika jaminan itu mutlak datangnya dari Sang Pencipta alam semesta? Tiada keraguan di dalamnya, tiada jaminan yang sia-sia, tiada janji yang akan dipungkiri, sebab datangnya daripada Allah Sang Maha Kuasa. Janji makhluk
mungkin boleh terabaikan, mungkin boleh meleset, tapi janji Allah itu pasti. Siapa yang tidak tergairah untuk memperolehi jaminan daripada Allah, yang mana padang mahsyar yang perit, matahari sejengkal. Sekarang ni musim panas dekat rumah kita, dekat luar kita keluar kereta, ya Allah panas. Yang bawa motor lagi lah, yang jalan kaki, terasa bahang panasnya. Itu bukan sejengkal, entah berapa jengkal daripada kita, tuan-tuan. Dekat dunia ni bila panas, Masya Allah, tak sanggup nak keluar. Itu jauh daripada kepala kita. Padang mahsyar sejengkal, tenggelam kita dengan peluh-peluh kita sendiri. Hanya dalam naungan perlindungan Allah semua itu boleh selesai. Sebab perlindungan daripada Allah sifatnya mutlak, jaminannya pasti, perlindungannya ekstra luar biasa. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Bukan main-main. Dia punya perlindungan, Masya Allah. Bina perlindungan itu, ambil perlindungan itu, tak perlu bayar pun bulan-bulan. Cukup dengan masuk saja ke dalam rumah, minta dalam erti pohon kepada Allah, salam untuk memberi keberkatan. Tak payah mana pun. Cukuplah autokan lisan kita. Kalau kita belum bagi salam, mundur ke belakang, ucap balik. Sangat mudah membuat sebuah ibadah kerana ia dilaksanakan setiap hari. Kita keluar masuk rumah mendapatkan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang ke-61 kita teruskan, di mana kami riwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajul baitahu fadhakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala 'asha'. Ini yang kita sebut tadi. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Ini tuan-tuan hadis mengenai pengakuan yang dibuat oleh syaitan yang terlaknat bagi mereka-mereka yang pakai kaedah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian ia menyebutkan nama Allah ketika masuk dan ketika ia makan. Masuk rumah ataupun makan, dia menyebut nama Allah dalam erti menyerah diri, baca bismillah dan sebagainya. Maka syaitan berkata, syaitan ni berkata kepada siapa? Kepada teman-temannya, tuan-tuan. Syaitan berkata kepada teman-temannya dengan mengatakan, tidak ada tempat untuk aku bermalam lagi. Tidak ada tempat untuk kita bermalam, wahai kawan-kawan. Tiada makanan kita pada hari ini. Jika kita dapat masuk menyebut nama Allah ketika masuk, syaitan kata tak ada makan dah. Sebab dia dah tutup makanan kita. Tak boleh masuk kita rumah dia, sebab dia dah menutup rumahnya dengan doa. Begitu juga syaitan berkata kepada kawan-kawannya, kamu mendapat tempat bermalam. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, tidak menyebut nama Allah, syaitan kata kita dapat makan, kita dapat masuk, percuma sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Siapa yang baik hati bagi tempat tinggal, bagi makan? Kalau kepada makhluk yang lain, okey-okey saja. Tambah lagi bulan Ramadan ni kan, nak masuk bulan Ramadan, kita cari mana kempen-kempen derma, kita sediakan untuk berbuka, ataupun kita nak bagi kurma pada orang. Kita
kita beli, lepas tu kita sedekah, kita hadiah, insya-Allah pahala mengalir. Tapi jika pada syaitan, pada jin, kita biarkan dia makan bersama dengan makanan kita, kita biarkan dia tinggal di rumah kita, tak bayar sewa pula tu, makan tak bayar bil, berbaik hati kita dengan syaitan, dengan jin. Tidak. Jangan tutup peluang mereka untuk tinggal rumah kita, makan bersama kita hanya dengan mengucap bismillah ataupun doa ketika berlindung kepada Allah. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini, perkara ini berterusan. Mudah-mudahan kita pandai menjaga diri kita dan ahli keluarga kita, sama-sama mengamalkan kebaikan ini, kerana kebaikan ini berakhir dengan kebaikan. Doa akan menyelamatkan kita, akan melindungi kita dan ahli keluarga kita dari pelbagai kejahatan yang timbul daripada manusia ataupun daripada makhluk yang kita tidak nampak. Dan yang terakhir, hadis yang ke-62 dan 63, kita ambil kebaikan di dalamnya, bahawa sesiapa, kita teruskan pada hadis yang terakhir, di mana seseorang yang ingin masuk, kalau ada penghuni, kalau tiada penghuni macam mana, apa doa yang baik. Dalam hadis ke-63 disebutkan bahawa kami meriwayatkan dalam Al-Muwatta karya Imam Malik, bahawa ketika masuk dalam rumah, di sini disebut yang ke-63 diriwayatkan dalam Al-Muwatta karya Imam Malik, bahawa ketika masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, jadi kalau ada rumah lama tinggal tak ada tuan, boleh ucap dengan kalimah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini tambahan, ya, yang ke-63 di sini disebut daripada karya Imam Malik, bahwasanya kalau rumah itu tiada penghuni, kita nak masuk ataupun kita tinggalkan rumah itu, tak ada orang lagi dalam rumah, ya, kita dah tinggal, kita dah keluar balik kampung, dah lama tak balik rumah, seorang pun tak ada dalam rumah, tambah dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang salih, sehingga keberkatan akan masuk, akan mengalir dalam rumah kita, walaupun rumah kita dah kosong, dah lama ditinggal. Biasa rumah-rumah kosong ni ada sahaja penghuni-penghuni yang tidak diundang untuk tinggal, kan, lama kosong. Jadi kita sebelum masuk boleh kita tambah dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Mudah-mudahan perbincangan pada malam ini memberi lagi kesedaran ke atas kita betapa pentingnya untuk kita memberkati diri dan ahli keluarga kita, tempat tinggal kita, dengan doa-doa yang mudah, yang senang untuk kita hafal, kerana ia memberi keberkatan kepada kita, memberi perlindungan dan jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Demikian sahaja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada keberkatan untuk saya dan kita semua, dan mari kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bila kita dah amal, tahniah. Bila belum, mari sama-sama kita amalkan. Demikian sahaja. Ma asabaka min hasanatin fa minallah, yang benar semua datangnya daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, yang lemah asalnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada tuan-tuan semua jika terkasar bahasa. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.